Sesiapa yang nak beli madu asli, kurma original Madinah, kat luar ada tim saya bawakan mana yang mampu untuk tuan-tuan puan-puan beli. Itu je yang mampu kami bawa. Kalau kat kedai, harga lain. Siapa cepat dia dapat lah. Begitulah apa yang disampaikan oleh seorang ustaz jemputan. Selepas selesai beliau berceramah di masjid. Boleh ke? Jangan lupa subscribe, like dan share. Hashtag Mokasi Manfaat. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada hamba-hambanya untuk dijadikan sebagai tempat untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار." Nur hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah untuk mensucikan dan memuji Allah Azza wa Jal pada waktu pagi dan petang. Ibadah ini didirikan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli, berbanding menyebut serta mengingati Allah Azza wa Jal dan mendirikan salat serta mengeluarkan zakat. Mereka ini takutkan hari kiamat yang padanya berubah-ubah hati dan pandangan. Al-Imam Al-Qurtubi wafat pada tahun 671 Hijrah pernah menyebutkan bahawa perniagaan adalah perkara yang melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW menyebutkan dengan jelas berkenaan hukum jual beli yang dilakukan atau dijalankan di dalam masjid. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." Apabila kalian melihat seseorang melakukan jualan atau pembelian di dalam masjid, maka katakan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguntungkan perniagaanmu. Setelah membawakan hadis ini, Al-Imam Tirmizi rahimahullah taala wafat pada tahun 279 Hijrah menyatakan, "Wa qad kariha qaumun min ahli al-ilm al-bai'a wash-shira'a fil masjid wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq." Sebahagian ahli ilmu memakruhkan, yakni membenci urusan jual beli di masjid, dan ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad dan juga Ishaq ibn Rahuyah rahimahumallahu ta'ala. Al-Imam San'ani wafat pada tahun 1182 Hijrah menjelaskan maksud hadis ini dengan menyebutkan, "Fihi dalalatun ala tahrimul bai'i wasyira'i fi al-masajid wa annahu yajibu ala man ra'a dhalika fihi an yaqul likulli min al-ba'i wal mushtari la arbaha Allahu tijaratak jahran zajran lil fa'il lidhalik yaqulu wal 'illati hiya qawlihi fiha salaf fa innal masajid lam tubna lidhalik wa hal yan'aqid al-bai'?" Qala al-Mawardi innahu yan'aqid ittifaqan. Hadis ini menunjukkan kepada pengharaman jual beli yang dijalankan di dalam masjid, dan orang yang menyaksikan transaksi tersebut hendaklah mengatakan dengan jelas, semoga Allah tidak memberikan keuntungan di atas perniagaan kalian, sama ada kepada pembeli atau penjual, sebagai peringatan untuk mereka yang melakukannya. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW bahawa masjid bukan dibina untuk perkara tersebut, yakni urusan jual beli. Tetapi adakah jual belinya sah? Kata Al-Mawardi, jual belinya tetap sah dengan ittifaq ulama. Demikian juga Al-Imam Syaukani wafat pada tahun 1250 Hijrah. Beliau menegaskan, "Yadullani ala tahrimil bai'i wasyira'i wa insyadid dallati wa insyadil asy'ari wa tahallaqa yaumal jum'ah qabla salatil jum'ah." Kedua-dua hadis tersebut menunjukkan bahawa diharamkan jual beli, membuat pengumuman berkenaan barang hilang, bacaan atau melakukan syair di masjid, dan melakukan atau menjalankan halakah-halakah ataupun perjumpaan pada hari Jumaat sebelum salat Jumaat di
masjid. Kawasan masjid yang manakah yang tak dibenarkan untuk menjalankan aktiviti jual beli ni? Secara umumnya, keseluruhan masjid itu adalah dilarang untuk menjalankan sebarang bentuk aktiviti jual beli di dalam kawasannya, melainkan atas keterdesakan. Namun, para ulama berbeza pendapat berkenaan dengan binaan masjid pada zaman ini, yang seni benanya berbeza, bahkan mempunyai ruangan-ruangan tertentu yang digunakan untuk tujuan lain, seperti tempat letak kenderaan, dewan seminar, padang permainan atau mana-mana bahagian yang dibangunkan bukan atas tujuan untuk solat padanya. Maka hal ini dibincangkan oleh para ulama terkemudian di zaman kita hari ini. Syekh Ibn Baz merujuk kepada fatwa nombor 3857 ketika menjawab persoalan berkaitan dengan hukum wanita haid masuk ke ruangan yang bersambung dengan masjid tetapi bukan tempat solat. Contohnya, pewakaf tanah masjid itu meniatkan ruangan yang bersambung untuk dijadikan kedai atau store, maka ruangan tersebut tidak mengikut hukum hakam yang berkaitan dengan masjid. Selain itu, Darul Ifta Al-Misriyah dalam fatwa nombor 11,398 ketika menjawab hukum wanita haid menghadiri pengajian di ruangan-ruangan kelas yang bersambung dengan masjid, turut membenarkan kerana ruangan itu tidak dianggap sebagai masjid tetapi hanyalah mulhaq ataupun bersambung dengan masjid. Kesimpulannya, mana-mana bahagian masjid yang dibangunkan untuk salat itu adalah haram untuk dijalankan aktiviti berjual beli padanya. Kepada penceramah sekalian, kalau nak berniaga, bukalah jualan di bahagian luar masjid yang bukan didirikan untuk solat padanya, dan jangan juga buat sebarang pengumuman untuk mempromosikan jual beli itu di masjid. AJK Masjid, jemaah yang datang, jangan biarkan perkara ini berterusan. Ini agama kita. Ikutlah cara yang agama dah tetapkan buat kita. Al-Khalifah Online. #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba